Assalamualaikum semua. Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar? Selamat pagi. Selamat Hari Raya. Semoga amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi tu adalah Hari Raya Idul Adha. Satu hari perayaan untuk orang Islam. Jadi tuan-tuan, puan-puan, bagi yang berkorban di luar daripada Sarawak, tunggulah bila kita rasanya petang sikit lah. Boleh katakan siapa nak, macam saya tu dah boleh kata beremos dah tu, berserabe dah tu, si sempat nak bercukur lagi, macam kuku dah panjang. Jadi nak ngetipnya masa malam kelak, paling akhir pun esok hari lah. Sebab waktu tu Sinun kau macam tu 10 belum 10 nak, jadi Sinun belum subuh lagi. Dan Sidak belum lagi start nyembelih. Jadi kalau tuan-tuan masih ingat ketika kita berada di Mina pada 10 Muharram, bila kita wukuf pada 8, kita start berada di Arafah pada 8 hari bulan. Lepas saya bermalam di Sia 9, digelincir matahari 9 hari bulannya masuk Zuhur, maka bermula wukuf. Malam dan kita bergerak pergi ke mabit di Muzdalifah. Bermaksud 10 hari bulan kita dah berada, paling akhir lah biasa 10 pagi tu dah berada di Mina. Dan kita akan melontar Jamrah Kubra yang paling ujung sekali, lebih kurang 3.5 km nak. Jadi bila sampai Sinun pulang, maka waktu yang orang mula menyembelih kurban. Jadi tuan-tuan, minta Allah Subhanahu Wa Taala lebih kurang dalam pukul, mungkin kita waktu kita di Malaysia tu lebih kurang dalam pukul 1, pukul 2 macam lah. Ataupun akhir sikit lah. Jadi paling selamat bagi saya malam tu atau esok pula. Esok bawa kita nak menyembelih, tahu tadi buang segala bulu-bulu, trim semua, potong kuku saya dah panjang. Tu baru 10 hari tu, tip cukur. Tahu serabut dah rupa. Jadi bang siapa nak berkorban, yang dah meletak korbannya, bolehlah. Yang belum sempat berkorban, insya-Allah tahun depan, sebab korban tu kita polah setakat ni lah tiap tahun. Akikah memang kita polah selalulah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam Idul Adha Ustaz Syauqi Ismail. Terima kasih, masih ingat kami lagi. Sini kita Ustaz. Seorang pelajar yang hebat. Di sini di universiti kah atau di sekolah kah? Okey, jadi untuk yang si sempat, sebab ada seorang yang last minute hantar nama untuk korban, tapi nasib baik sempat lah. Dia pun saya terpaksa minta tolong grup lain, sebab grup saya dah penuh dah. Jadi tuan-tuan, kalau tahun depan teruskan berkorban. Akikah memang kita buka sepanjang tahun. Siapa yang berakikah silakan. Cuma untuk makluman yang berkorban yang saya uruskan, kami dah berkorban perasaan Tuan Ustaz. Korban perasaan dah. Ya si masuk. Ya, cuma lebih kepada falsafah berkorban. Cuma korban yang dituntut tu, kita ingat lah, korban tu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mujur je tahun tu kita sadar nyembelih nak, sadar nyembelih. Buat nyembelih korban antara isu-isu yang akan timbul nak, berebut daging. Nak, orang pun korban dia si dapat daging. Orang siap jemaah masjid gaguh, orang tadi bertengkar, si semua. Tapi kebanyakannya macam ya, sebab orang semua berebut dengan fresh meat, daging yang orang tadi fresh. Berebut dengan kepala sapi lah, berebut dengan ekor sapi sebab nak buat sup tulang dan sebagainya. Tahun tu sadar ada pro and con dah, tapi kena berkorban lah. Jadi insya-Allah tahun depan saya memang insya-Allah, semoga Allah murahkan rezeki, tiap-tiap tahun saya nak berkorban. Korban di Sarawak juga, korban di luar pun saya polah juga. Sebab korban di luar murah mah, 470 nak sikut kambing. Korban di Sarawak satu bahagian atau sikut kambing lebih kurang 1000 lebih juga. Tapi siapa, insya-Allah ya, semua adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma bagi rakan-rakan, di migi kita boleh lah.
Kalau kita PM kami PM dekat kami messenger nombor telefon kita. Sebab kami rasa dalam mungkin 2 minggu lagi ada kami ada kerja sikit. Okay, Ustaz Syauqi. Okay, jadi bila sebut tentang korban tuan tu, bagi rakan-rakan yang berada di luar Sarawak yang berkorban tu, kena pastikanlah which one yang bahagian untuk orang berkorban, memangnya haknya yang boleh ambil, bagi yang menguruskan dan bagi yang fakir miskin. Ini 3 bahagian nak. Walau bagaimanapun kalau tuan ampun bahagian korban tadi nya macam madah siapa kami sedekah semua bawa kita ngambil. Jangan kita pandai-pandai bahagian, contohnya nak ada 7 bahagian, bermaksud 7 orang lah pun korban, tapi kita ambil semua 7 tu sedekah dengan orang semua. Si betul macamnya. Nah, sebab sikit kita langgar korban tu, daging korban tu berbeza dengan daging korban yang dipolah oleh agama lain. Kalau agama lain tu untuk sembahan setidaknya, tetapi untuk Islam, daging korban tu semua orang boleh makan. Sekiranya miskin kah, nya kaya kah, nya businessman kah, nya ada pangkat datuk kah, tan sri, semua boleh makan daging korban. Sebab daging korban tu nyampun tuan tadi tujuannya adalah untuk takarrub, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benda tu kena kita bear in our mind lah. Kita kena ingat selalu. Bagi saya pun lah, kadang-kadang saya berkorban, saya ambil sikit lah. Ambil sikit untuk ambil berkat daging, sebagaimana yang pernah berlaku dengan Nabi SAW. Nabi berkorban, Nabi ambil sikit. Tapi ada juga certain waktu Nabi beri semua. Itu pulang dengan honor korbannya. Okay? Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita perelokkan, kita perbaiki, mudah-mudahan kita boleh melaksanakan ibadah tu dengan yang terbaik lah. Okay? Hari tu saya nanggap komen ada yang frust dapat pergi masjid. Waktu on the way kami dengan mem tadi semayang di Masjid Jami'. Sebab masjid depan rumah tu confirm penuh. Pukul 7.30 saya dah nanggau orang dah U-turn balik. Nah, Masjid Jami' pun tadi pun queue sikit lah crowd, tapi ada sebabnya saya 500 orang saya. Dia pun banyak kosong juga. Cuma perkara berkenaan dengan semayang raya yang just pada tu just kelakar kita aja. Semayang raya sepatutnya semua kena turun. Bini, anak, datuk, nenek, kaum kerabat, yang haid, yang suci, mbak semua. Ya, kalau kita belajar dalam fiqh mana cuma lah dianjurkan untuk semua turun. Okey. Yang kedua, kalau si dapat pun semayang, it's okay, no problem. Nampaknya sunat muakkad. Sebab kita tak gugur. Memang dalam keadaan macam tu susah lah kita nak full macam dulu. Cuma jangan bingung lah. Kita si dapat semayang raya haji, si dapat semayang raya, bukanlah bermaksud kita tu terus jatuh berdosa dan sebagainya. Masih ada lagi semayang-semayang lain. Semayang Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Okay? Jadi apa yang lain-lain pagi tu yang kita saya ialah nak beri info sikit lah berkenaan dengan korban, semayang. Jadi siapa yang belum sempat berkorban, mohon agar Allah panjangkan umur, dapat jumpa tahun depan lagi, dapat berkorban lagi. Sebab tuan-tuan, saya suka ngulang-ulang perkara tu. Kita minta panjang umur, kita kena ingat, kita minta panjang umur untuk semakin taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan minta panjang umur, tetapi untuk lebih memenuhkan keperluan keduniaan kita. Kalau tuan-tuan fikir ya, macam saya pun nak, bila saya mikir nak perkara fiqh, banyak ni saya kena tahun tadi nak belajar, kena bincang macam kemarin dengan dalam grup takmir. Bukan berdebat lah, kita berbincang dari sudut takbir muqayyad dengan takbir mursal. Sebahagian pandangan Syafi'i, sebahagian pandangan Hambali macam ni, perkataan pagi 10 yang macam ni dan sebagainya lah. Okay? Jadi fiqh pun banyak kita kena tahu. Walaupun kami tu dah 10 tahun di Jabatan Mufti mengajar asis tu, kami masih merasakan terlalu banyak. Belum lagi cerita tentang usul fiqh. Fiqh lain, usul fiqh lain. Kaedah istimbat hukum. Nak ambil hadis macam ni untuk jadikan hukum, satu hal. Tafsir, usul tafsir lagi. Lepas akidah, usul akidah lagi. Perkara-perkara yang menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Macam ni kita nak memperelok dan membetulkan masyarakat kita.
tajuk-tajuk berkenaan dengan akhlak, perkara-perkara sirah yang berkaitan dengan akidah, dan banyaklah perkara agama, Quran lagi, hafalan, sedekah, berbuat baik dengan kedua orang tua. Bapa saya dah sadar, tapi saya terus berdoa untuknya. Cuma tinggal mak saya lagi. Lepas ya, banyaklah kerjaya. Jadi kita minta Allah panjangkan umur kita, supaya tu kita tu lebih taat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan minta panjang umur, tapi kita banyak keperluan-keperluan hidup yang kita rasa kita nak penuhkan. Ia minta jauh lah. Sebab bagi saya kita minta panjang umur agar keperluan kehidupan kita cukup, si akan cukup. Dunia tu si akan kenyang, si akan hilang hausnya. Maka lebih bagus kita dunia tu polah sekadar memenuhi keperluan kita. Kehendak ya tahan-tahan lah, kawal-kawal kehendak ya. Bukan si boleh makin kereta nak mewah sikit boleh, tapi kawal-kawal sebab menyelesaikan puas. Tetapi akhirat tu perkara yang kita kena ambil berat lah. Saya siap pada orang lain, saya pada saya pun umur dah 42 tahun, tapi rasanya banyak lagi. Saya selalu mana dengan kawan-kawan, dengan mem saya nak belajar lagi. Sebab bila kita dah mula belajar tentang hadis rupa-rupa di universiti tu cuma lebih kepada belajar tentang ilmu mustalah saja. Hadis mu'an'an, hadis mudallas, hadis musalsal. Tapi kita belajar gila tentang dirayah hadis. Tentang kategori sahih macam ni, matan macam ni, lepas ya macam konteks hadis macam ni. Banyaklah. Jadi saya merasakan, ya Allah, panjangkan umur aku, ya Allah, aku nak penuhkan benda macam tu, supaya aku dapat menyampaikan sesuatu yang benar dalam masyarakat. Bagi saya, tugas ustaz tu bukanlah tugas yang diimpikan lah. Bukan. Orang selalu madah, ceramah di masjid, kasi pulang dapat sampul. Bukan sekadar ya tuan-tuan. Bukan sekadar ya ajak. Tanggungjawab kita besar lah. Pertama sekali kita kena, sebelum menyampaikan, kita pastikan apa yang kita sampaikan yang betul dan benar. Paling kami takut lah, kita tahu hadis ya, tapi kita tahu riwayat. Ia paling bahaya. Walaupun hadis yang masyhur. Assalamualaikum Yasin, Acin. Apa khabar Acin? Sihat? Nampak saya jumpa Acin jumpa di alam maya je. Jadi masing-masing dah ada kehidupan nak. So kami sekadar berpesan-pesan lah dengan kebenaran. Jadi tuan-tuan, puan-puan, adik kakak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kesimpulan bila lawan pagi tu, pertama sekali, semoga Allah terus memberkati kehidupan kita. Sebab kehidupan kita sebagai manusia tu sebenarnya cukup besar. Sebagaimana kata Umar Abdul Aziz, Raya Tuan Zakaria. Kata Umar Abdul Aziz, bila lahir seorang manusia, makanya dia akan mati sampai bila-bila. Maka kita kena ingat kehidupan kita yang akan datang macam ni. Kita penuhkan keperluan kehendak kita di dunia, tapi jangan lupa keperluan dan kehendak kita di akhirat. Kena fikir banyak-banyak lah. Duit dalam poket boleh pakai sebulan, kita dapat gaji lagi. Tapi di akhirat kelak, kita tahu amal kita masing-masing. Bahkan kita tahu banyak ni amal kita. Bahkan amal tu bukan hanya kekal, kadang-kadang boleh termakan dengan perkara-perkara maksiat yang kita pola. Jadi tuan-tuan, fikir-fikirkan tentang kehidupan kita tu, kehidupan yang sangat-sangat eternity, maksudnya ada penutupnya. Banyak cari ilmu lah. Saya rasa banyak-banyak ilmu, bagi saya pun lah, ilmu untuk kehidupan yes perlu. Tapi ilmu untuk hidup, iaitu ilmu agama tu pun sangat-sangat penting. Bawa kita bersangka baik dengan Allah, kita tahu jalan hidup kita nak ke sini. Bagi saya, hobi, kehendak, banyak duit, bini kaca, anak bagus, ya cuma tahun tadi sampingan. The thing is, kita pun kita softball lama dah Cin, nampak apa. Tapi memang rindu saya nak main Cin. Tapi insyaAllah kami masih fit. Berat masih stable lah. Cuma kena training lah Cin. Kita masih main Cin. Masih main ni tahu. Ada masa-masa kelak nak sekali-sekala dapatlah main. Kesimpulan dan tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, saya malah kesimpulan landing situ. Saya nak landing tu. Okey. Pertama sekali, semoga Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan. Okey, carilah
ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mana-mana yang sebaya saya tu, maka tuan tadi Quran, salat fardu cukupkanlah. Nah, Nabi mudah-mudahan nak jaga sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah. Lepas ya, kalau ada mak bapak, tolong jaga sidaknya. Adik-adik semua, hubungkan silaturahim. Tu raya tu nak si dapat nak pergi ke rumah, tuan tadi boleh video call, tanya mak bapak semua, Lepas ya Allah banyak list, sentiasa jaga kesihatan masing-masing. Kita masih lagi belum bebas sepenuhnya. Dan saya merasakan, saya minta gelak semoga Allah panjangkan umur saya mungkin beberapa tahun lagi. Sebab hidup dalam waktu juntuk si bapa best sebenarnya. Nak saya dapat pergi umrah, saya dapat kesias itu semua saya dapat, dan semua risaulah. Okey, minta maaf. Malam tu mungkin saya ada kuliah dulu, kemungkinan lah saya ada kuliah. Sebab memberi peluang untuk orang nak pergi beraya dan sebagainya. InsyaAllah malam esok saya di Masjid Darul Naim. First time saya dijemput ke Sia. Sebulan 2 kali. Rabu pertama dan Rabu ke-3. Masjid Darul Naim, Kampung Lintang. Malam tu saya start dengan buku Kemuliaan Akhlak, Makarimul Akhlak dari Syekh Muhammad Saleh. Okey, jajak semua, terima kasih. Jadi jangan lupa juga saya pun channel YouTube saya. Banyak info di Sia. Saya akan upload info-info yang terbaik lah untuk kita semua. Hobi, ikannya, apa lagi, jogging, tip joggingnya, dan pengalaman-pengalaman saya di Mekah. Cuma yang di Aqsa semua saya sempat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih semua. Jumpa lagi Jumpa di alam maya aja kita. Mak Raya.